Halo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya dah cakap, tadi tak dengar. Saya keluar masuk balik baru okey. Alright. Taklah, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحييكم تحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih lagi berkesempatan untuk bersama-sama kita meneruskan lagi perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan tajuk yang baru ataupun perbincangan kita pada buku Al-Ajrumiyah, buku Tuhfatus Saniyah, Syarh Al-Ajrumiyah. Sebelum kita teruskan pada perbincangan kita,
saya nak kembali kepada persoalan yang ditanyakan oleh Ustaz Ashraf kita. Ashraf ada? Panggil Ashraf Arif kan? Ashraf ada? Oh, dia tak ada ni. Ada Ustaz, Alhamdulillah. Okey, macam semalam, ayat yang semalam tu, Iza tu, Iza waqa'atil waqi'ah. Sekejap mana dah? Ghadan. Atas ni ghadan. Ghadwa bukra ghadan. Okey. Idza ji'tani ghadan akramtuka. Jadi kat sini kita kena faham first kali idza tu sebenarnya apa fungsi dia? Apa fungsi dia? Okey, apa fungsi dia? Idza ni fungsi dia sebenarnya dia ada banyak fungsi lah. Antara salah satu fungsi je bila masuk kepada jumlah fi'liyah. Kita kena tahulah. Idza ni dia masuk ke mana? Jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Kalau jumlah ismiyah, kalau masuk, lainlah maksud dia. Okey? Dakhaltu al-bait fa idza asadun fihi. Fa idza al-asadu fihi. Itu kalau masuk kepada jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, dia membawa maksud banyak maksud. Antara dia menunjukkan kepada mustaqbal ataupun hal, boleh jugalah mustaqbal ataupun hal. Walaupun selepas idza itu macam ni, idza ji'tani, walaupun selepas idza itu fi'il madhi, tetapi dia punya dalalah waktu dia menunjuk pada masa hadapan ataupun pada masa sekarang. Okey. Lepas tu kenapa ada persoalan, kenapa guna fi'il madhi pula? Okey, fi'il madhi ni antara dalalah dia selain daripada dia menunjukkan perkara yang telah berlalu, antara dalalah dia selain daripada menunjuk masa yang telah lalu adalah menunjukkan perbuatan tu berlaku secara sabit. Maksudnya secara tanpa ada keraguan padanya. Dia berbeza kalau kita cakap inja'ani, injitani. Kalau kita pakai inta'tini. Inta'tini. Kalau pakai inta'tini, berbeza kalau kita pakai fi'il mudhari'. Kalau pakai idza ji'tani, dia maksudkan kedatangan tu, maksudnya kita cakap kalau engkau datang kat aku, maksud kedatangan dia nak datang kat kita tu satu perbuatan yang pasti, memang dia ni akan datang sebenarnya. Macam itulah. Idza ji'tani ghadan, mana ayat dia? Akramtuka. Aku memuliakan kau. Maksudnya kedatangan itu satu benda yang pasti, dengan kita akan memuliakan ni pun satu perbuatan yang akan pasti kita lakukan. Faham tak? Sebab tu tiada masalah ghadan ni masuk dalam ayat ni sebab dia ada idza kat situ. Dia tak kontradik lah. Sebab bila masuknya huruf pada fi'il, so dia akan kacau sikit dari segi dalalah makna dia. Faham tak? Ashraf faham tak? Ashraf? Boleh dapat tak maksud di sana? Boleh Kalau tak ada soalan, saya boleh teruskan Okey. So pada yang kelas yang lalu kita dah tengok dua perkara kita tengok. Kita tengok masdar ataupun yang dipanggil sebagai maf'ul mutlaq dan juga zarful zaman wa zarful makan yang dipanggil sebagai maf'ul fih. So kita dah tengok apa ni, kalau masdar ataupun maf'ul mutlaq ni, apakah perbezaan antara masdar dengan maf'ul mutlaq? Okey. Masdar satu perkara yang lain lah, tetapi dalam ayat masdar ini dipanggil sebagai masdar mansub. Itu yang sama maksud dengan maf'ul mutlaq. So dia ada beberapa dia punya fungsi dia. Kita tengok fungsi dia. Okey. Kemudian kita ada maf'ulun fih. Maf'ulun fih ni terbahagi pada dua, sama ada zarful zaman dengan zarful makan.
Zarfu zaman terbahagi pada dua juga, mukhtas dengan mubham. Mukhtas ni kita cakap kita boleh apa-apa zarfu zaman yang boleh menjawab soalan mata. Boleh memberi satu jawapan kepada mata. Sedangkan yang mubham ini, apa yang tidak boleh menjadi jawapan kepada persoalan mata. Dan kedua-duanya boleh menjadi maf'ulun fi. Okay. Itu untuk zarfu zaman. Zarfu makan pula sama juga. Apa-apa isim yang menunjukkan kepada tempat. Okay. Ada mukhtas. Yang mana mukhtas ni kita tahu dia punya definisi mukhtas tu apa. Dia ada satu gambaran dan dia ada satu limit. Hudud. Mubham ni yang tak ada gambaran dan tak ada hudud. Dia tak ada, dia punya sempadan dia tak ada sempadan. Contoh untuk mukhtas adalah masjid, al-bait, al-madrasah, al-bustan, al-hadiqah. Okey? Yang mubham pula sebagai contoh yang petunjuk itulah. Yang tunjuk arah depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Cumanya perbezaan untuk zarfu zaman, zarfu makan ni, yang mukhtas tidak boleh di-i'rabkan dengan ataupun tidak boleh di-i'rabkan sebagai maf'ul mutlak. Dia perlu di-i'rabkan menjadi jar dan juga majrur. Untuk mubham pula, yang itu baru perbincangan kita pada maf'ul mutlak. Itu dia punya perbezaan. Okay, itu dah jelas. Dan sebenarnya ada lagi perbincangan, zarfu makan mubham ni apa sahaja yang tergolong dalamnya. So, yang tu boleh baca. Kalau dalam Mutammimah tu ada perbincangannya yang panjang. Okey. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni kita akan membicarakan tajuk yang baru iaitu hal. Hal. Okey, hal ni maksudnya keadaan. Okey. Jadi kita tengok apa sebenarnya hal itu. Saya rasa semua dah maklum hal ni. Okey. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-darin min babul hal. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا ركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. So hal adalah apa yang pertama kita kat situ. Hal adalah isim. Hal adalah apa? Hal adalah isim. Yang kedua, dia mansub. Okey. Jelas lah mansub sebab kita sekarang tengah membicarakan tentang mansubat. Lepas tu, al-mufassiru liman bahama minal hayat. So, dia ni datangnya hal ni untuk menjelaskan. Okay, dia menjelaskan, dia mentafsirkan apa yang padanya samar-samar. Kesamaran pada keadaan sesuatu lah, minal hayat. Hayat sini keadaan. Maksudnya apa? Kita tengok contoh dia. Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun rakiban. Maksudnya apa? Zaidun ni datang dalam Zaidun datang dalam keadaan apa dia? Menunggang. Rakiban, menunggang. Zaidun rakiban. Sekejap Wa rakibatul farasa musraja. Sebenarnya dia cerita kat situ. Musraja. Musraja ni apa? Lupa pula. Sekejap musraja. Musraja. Lupa dah maksudnya apa musraja ni. Musraja maksudnya apa? Tengok musraja ni maksudnya apa?
Okay, tak apalah. Maksudnya nantilah. Kita tengok. Tak ingatlah maksudnya apa. Okay. Rakibtul faras musraja. Dan sebenarnya lelaki tu Abdullahi rakiban. Dan aku telah bertemu dengan Abdullah dalam keadaan dia seorang di tengah dia menunggang. Dalam keadaan dia menjadi seorang penunggang. Itu apa yang ada pada matan. Wa aqulu al-halu fil lughati ma alayhi al-insanu min khairin aw sharrin wa huwa fi istilah an-nuhati ibaratan 'an al-ismi al-fudlati al-mansubi al-mufassiri liman bahama min al-hay'at. Okey, kat sini. Wa aqulu al-halu fil lughati, al-hal dari segi bahasa ni memang dah jadi apa? Jadi kelaziman pada inilah. Okay, dia akan terangkan makna dia dulu, takrif dia. Okay. So fil lughah ma alaihi al-insan min khairin aw syarrin. Apa yang ada pada manusia itu, apa yang ke atas manusia itu daripada khairin aw syarrin. Keadaan dia lah, kita sedang cerita keadaan dia. Keadaan dia sama ada baik ataupun buruk. Itu dari segi bahasa. Saya rasa jelas hal ni, tak perlu nak bincang panjang. Okey, istilah nuhat pula dia ibaratun anil isim. Ni tengok dia punya ni. Hal ni, dia punya ciri-ciri lah kita panggil. Ciri-ciri dekat sini. Okey, ciri-ciri dia yang pertama dia isim. Kemudian dia fudlah. Kemudian dia mansub dan dia mufassir. Mufassir liman bahama minal hayat ni merupakan dia punya wazifah. Jadi kita tengok satu persatu apakah dimaksudkan dengan isim, apa maksud fudlah, apa maksud mansub dan seterusnya. Wa qawluna al-ism yashmalu as-sarih mithlu dahikan. Isim sarih kita ada isim sarih kan? Kita dah pernah tengok apakah itu isim sarih. Okey, sebagai contoh dahikan fi qawlika jaa Muhammadun dahikan wa yashmalu al-muawwal bis-sarih mithl yadhaku. في قولك جاء محمد يضحك فإنه في تأويل قولك ضاحكا وكذلك قولنا جاء محمد معه أخوه فإنه في تأويل قولك مصاحبا لأخيه. Okey, maksud apa kat sini? So isim kat sini dia boleh jadi sarih ataupun al-muawwal bis-sarih. Yang ni kita dah jelas sarih dengan muawwal bis-sarih ni macam ni. Okay. So dia kita boleh takwil dia. Okay, walaupun dia datang dalam keadaan walaupun dia datang dalam keadaan dia bentuk apa cakap dia bukan isim, tetapi kita boleh takwilkan dia menjadi isim. Nampak kat sini dia bagi contoh. Yang pertama dia cakap yadhaku. Yadhaku ni adalah fi'il. So tapi kita boleh translate ataupun kita boleh takwilkan dia jadi dhahikan. Ataupun dia jadi kat sini ma'ahu akhuhu. Ma'ahu akhu. Kat sini jadi apa? Jar majrur. Even jar dan majrur sendiri pun kita boleh takwil dia. Jadi musahiban li akhihi. Kat situ pun dia menjadi hal. Kat situ. Nampak? Okey, kat sini isim ni yang dimaksudkan dengan isim ni isim sarih ataupun al-muawwalu bis-sarih. Sama kita jelas-jelas nampak dia tu isim sarih, maksudnya isim sarih maksudnya yang jelas-jelas nampak isim sarih. Al-muawwal tu kita boleh takwil. Walaupun dia tidak dalam bentuk isim tapi kita boleh takwil dia dengan isim. Itu maksudnya al-muawwalu bis-sarih. Sama ada dia fa'il ataupun dia jar dan majrur. Nampak? Okey, itu jelas. وقولنا الفضلة معناه أنه ليس جزءا من الكلام فخرج به الخبر. الفضلة ni dia bukanlah daripada umdatul kalam. Umdatul kalam. Okay, kita tahu kalam ni terbahagi daripada dua jenis ayat. Sama ada ismiyah ataupun fi'liyah. Jadi hal ini bukanlah rukun pada jumlah, bukanlah mubtada ataupun khabar bagi jumlah ismiyah ataupun fi'il ataupun fa'il bagi jumlah ismiyah. Dia selain daripada itu. Okey?
Jelas. Wa qauluna al-mansub kharaja bihi al-marfu' wal majrur. Jelas-jelaslah mansub. Kita dalam perbincangan mansubat. Perbincangan mansubat. Wa innama yansabul hal bil fi'li aw shibhil fi'li. Kasmil fa'ili wal masdari wal zarf wal wasmil isyarati. Yang ni dia nak cerita dia punya amil dia. So amil kepada hal ini, macam mana hal ini boleh mendapat nasab. Kita dah bincangkan pasal hal. So dia sama ada disebabkan oleh fi'il ataupun apa yang dipanggil sebagai syibih fi'il. So syibih fi'il ni kita dah tengok sama ada isim fa'il ke, masdar ke, zaraf ke ataupun isim isyarah. Okey, jelas ya? Tak ada saya tak ada apa-apa soalan. Ada soalan je setakat ni? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Alright. So kita teruskan. Wa qawluna al-mufassiru liman bahama min al-hay'at ma'nahu anna al-hala yufassiru ma khufiya wa stutira min sifati dhawil aqli ghairihim. Nampak? Hal ni sebenarnya dia merupakan dia macam sifat lah. Okey? Sifat. Sifat dalam bahasa Inggeris sebenarnya apa? Character. Dia macam itulah. Dia lebih kurang macam macam naat jugalah. Tapi ada beza antara sifat, antara hal dengan naat ataupun sifat lah. Tapi nak ceritanya, so dia ni menerangkan keadaan sesuatu tu dari segi dia memberikan satu gambaran sifat pada benda yang dia nak terangkan. Contoh tadi kita cakap dia sifat zawil aql au ghairihim. Jadi kita nak menceritakan hal tu tak kisahlah sama ada benda tu berakal ataupun tidak berakal. Sebagai contoh, jaa Abdullahi rakiban. Okey. Dia sebenarnya nak ceritakan Abdullah ni datang, sifat dia, cara dia datang tu dalam keadaan dia seorang yang menunggang. Karakter. Okey? Itu. Au bayanan li sifatil maf'ul bih. Okey. So summa innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'ili. Sama ada dia menerangkan fa'il tu sejelas jaa Abdullahi rakiban ataupun menerangkan sifat bagi maf'ul bih. Nahu rakibatul farasa musraja. Wa qad yakunu muhtamilan lil amrayni jami'an. Nahu laqitu Abdullahi rakiban. Okay, maksudnya apa kat sini? Okay, first kita cakap kat sini hal ni dia menerangkan sifat fa'il. Ini jelas-jelas jaa Abdullahi rakiban. So secara direct diterangkan keadaan Abdullah ni macam mana cara dia datang. Kemudian kita kembali yang kedua pula rakibatul farasa musraja. Nampak? Yang first ni kita tahu dia zawil aqil lah. Ni al-aqil, Abdullah al-aqil. Al-farasa ni ghairul aqil dan dia maf'ul bih. So kita nak terangkan hal keadaan faras tu macam mana, kuda tu macam mana. Dan yang ketiga, dia ada juga boleh jadi kecelaruan. Maksud kecelaruan macam mana? Laqitu Abdullahi rakiban. Aku telah bertemu dengan Abdullah rakiban. So siapa sebenarnya orang yang menunggang tu? Adakah keadaan aku itu yang sedang menunggang, buat macam kita tengah nak naik motor naik motor, jadi kita nampak Abdullah. Kita ceritakan laqitu Abdullahi rakiban. Jadi kat situ kita nampak, kita nak faham siapa yang menunggang, Abdullah ke ataupun aku yang bertemu dengan Abdullah itu. Sebab kalau kita nak cakap laqitu Abdullah, ana tu yang tu pun betul juga. Nak cakap Abdullah tu pun betul juga. Jadi kat situ berlaku kecelaruan. Benda biasalah dalam hal ni. Okey? Wa kama yaji'ul halu min al-fa'ili wal maf'uli bihi fa innahu yaji'u min al-khabari nahu anta sadiqi mukhlisan.
Wa qad yaji'u minal majruri bi harfil jar nahu marartu bi Hindin rakibatan. Nampak? Okey. Kalau kat sini kita boleh cakap yang menasabkan dia, yang menasabkan hal ni adalah fa'il. Tapi kalau kita tengok kat sini, untuk yang bawah ni, khabar ni, anta sadiqi mukhlisan. Kat sini kita tahu, tak ada fa'il, tapi yang menasabkan dia ni adalah selain daripada fa'il, ataupun dipanggil sebagai syibih fa'il. Boleh juga jadi macam tu. Waqad yaji'u minal majruri bi harfi jarri marartu bi Hindin rakibatan. Rakibatan, yang ni dia jadi fa'il lah. Okey. Jelas ya? وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فحنيفا حال من إبراهيم وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة وهو مجرور بإضافة ملة أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إبراهيم حنيف. Okay? So kat sini yang bawah ni nak ceritakan hal ni tidak semestinya datang selepas fa'il ataupun datang selepas maf'ul. Boleh jadi hal ini datang selepas daripada khabar. Boleh jadi hal ini datang selepas daripada jar dengan majrur. Dan juga boleh jadi hal ini datang selepas daripada mudhaf dan mudhafun ilaih. Itu ada contoh-contoh dia. Okey? Ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada soalan Okey. Syurutul hal wa syurutu sahibiha. Tak ada ustaz. Okey. Qala al-musannifu wa la yakunu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Wa aqulu. Jadi kat sini kita dah tengok lah. Kita dah jelas apakah itu hal. Okey. Hal tu apa? So, bagaimana keadaan hal tu ataupun dia punya kondisi ataupun kedudukannya dalam ayat. Kita dah tengok. Kita dah tengok fungsi hal ni apa dia. Jadi kita tengok pula sekarang syarat-syarat. Macam mana perkataan itu boleh jadi hal. Jadi dia cakap kat sini, wa aqulu yajibu fil hali ayyakuna nakiratan. ولا يجوز أن يكون معرفة. Okay. وإذا جاء تركيب. Nampak dia pakai وإذا جاء. Macam dalam surah An-Nasr, إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. Maksudnya ayat tu turun sebelum pembukaan kota Mekah lagi. Tetapi ayat itu turun memberi motivasi dan memberi gambaran bahawa Mekah ini akan terbebas daripada cengkaman orang kafir Quraisy. Tapi iza jaa, tapi jaa tu datang dalam bentuk sirah fi'il madhi. Alright. Mana tadi? Okey, yajibu fil hal ayakuna nakirah. So hal tu sendiri mesti jadi nakirah. Kalau kita perasan kat sini Hanifa nakirah. Sebab dia ada tanwin, rakiba, nakirah, musraja, nakirah. Itu semua nakirah. Wala yajuzu ayyakuna ma'rifatan. Dan tak seharusnya hal itu menjadi ma'rifah. Wa idza jaa tarkibun fihi al-hal ma'rifatan fi az-zahir fa innahu yajibu ta'wilu hadhihi al-ma'rifah bi nakiratin mithlu qawlihim. Okey, tapi kalau kita perasan dalam satu tarkib tu, dalam satu susunan perkataan, hal dalam keadaan secara zahir dia kita nampak dia dalam keadaan makrifah. Dalam keadaan makrifah lah. Ada alif lam ke, ada apa idhafah ke kan. Jadi kat situ kita mesti takwil dia menjadi nakirah. Contohnya ja'al amiru wahdahu. Fa inna wahdahu halun minal amir. Wa huwa ma'rifatun bil idafati ila dhamir.
Walakinnahu fi ta'wili nakiratin ya qauluka munfaridan faka'annaka qulta ja'a al-amiru munfaridan. Wa mithlu dhalika qauluhum arsalaha al-Iraq ay mu'tarakah. Waja'u al-awwalu fal-awwal. Waja'u al-awwala fal-awwala ay mutarattibina. Okey. Jadi kat sini kita nampak boleh jadi juga dalam susunan ayat kita nampak yang hal ni dalam keadaan makrifah, tetapi kita kena faham walaupun dia secara zahirnya makrifah tapi dia masih lagi boleh ditakwilkan untuk menjadi nakirah. Macam hal itu ada orang tanya kan yang kita baca kat atas atas ni kat mana dah? Mana jap ada ditanya jap dekat ni waktu orang yang bertanya tak datang pula hari ni. Dia tanya kat sini. Contoh kan. Al-ha'u al-muttasilu biha al-mimu wahdaha. Dia tanya kenapa baca wahdaha? Kenapa tidak baca wahduha? Okey? Wahduha. So, kat sini dia punya penjelasan. Kat sini penjelasan dia. Wahdaha itu adalah hal. Dia membawa maksud dalam keadaan dia infirad. Maksudnya datang secara perseorangan. Persendirian. Macam kita cakap, orang tanya kita kan, ma'aman ta'kul al-futur. Okay, ataupun ma'aman akalta al-futur. Okay? Dengan siapa engkau makan dengan siapa engkau makan sarapan? Akal tu futur wahdi. Tapi kat sini tak nampak lah. Dia jadi kat situ muqaddar. Ataupun kita nak tanya, ma'aman kana al-ustadhu yatakallam. Dengan siapa ustaz tu bercakap? Kana yatakallam wahdahu. Ustaz tu dia cakap seorang diri je. Wahdahu. Jadi kat situ wahdahu. Ataupun kana yatakallam munfaridan. Seorang-seorang je cakap. Macam itulah contoh dia. Contoh kat sini, ja'al amir wahdahu fa inna wahdahu halun minal amir. Dia hal daripada amir. Wa huwa ma'rifatun. Okay, wahdahu ni jelas-jelas dia makrifah. Makrifah macam mana? Bil idafati ila dhamir. Dengan dia diidafahkan kepada dhamir. Jadi kalau tak faham lagi idafah dengan dhamir tu macam mana boleh jadi makrifah, kena tengok tajuk-tajuk ataupun kelas-kelas yang sebelum ni. Kita ada bincang kat situ. Walakinnahu fi ta'wili nakiratin hiya qauluka munfaridan. Faka'annaka qulta ja'al amiru munfaridan. Misal dhalika qauluhum arsalaha al-Iraq. Al-Iraq. Ay mu'tarakatan. Waja'u al-awwal fal-awwal. Nampak? Al-awwal ni al-Iraq. Al-Iraq ni? Sekejap. Al-Iraq. Al-Iraq. Siapa tahu maksud Al-Iraq ni apa? Siapa yang ada makna kat dia punya ni? Dia punya buku. Al-Iraq ni maksud Al-Khisam. Al-Khisam itu pergaduhan. Kat situ arsalaha al-Iraq ataupun mu'tarakatan. Faham? Waja'u al-awwala fal-awwala ay mutarattibina. Maksudnya teratur, tersusun. Maksudnya kita boleh takwilkan benda-benda ni. Dia hal, dia betul dia hal. Tetapi kenapa dia makrifah? Memang boleh hal tu boleh jadi makrifah tapi tak sepatutnya jadi makrifah dan perlu ditakwilkan menjadi nakirah. Itu maksudnya jelas ya. Wal aslu fi al-hali ay yaji'a ba'da istifa'il kalam. Wa ma'na istifa'il kalam ay ya'khudha al-fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu. Ini yang saya cakap tadi. Asal dalam hal ni dia mesti datang selepas sempurnanya satu kalam tu. Kan? Kalam sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah.
So kalau jumlah ismiyah, dia mestilah datang selepas daripada mubtada dan juga khabar. Datang lepas daripada mubtada dengan khabar. Adapun kalau dia jumlah fi'liyah, dia mestilah datang selepas daripada fi'il dan fa'il ataupun fa'il maf'ul. Macam tu. Ini saya rasa jelas. Okey, wa rubbama wajaba taqdimul hali ala jami'i ajza'il kalam. Kama idza kana al-halu ismu istifham. Nahu kaifa qadima Ali. Fa kaifa ismu istifham mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin hal min Ali. Wa la yajuzu ta'khiru ismil istifham. Dan dia cakap boleh jadi. Tadi kita dah tahu. So asal dia, nampak? Jadi macam itulah nahu. So nahu, sebab dia nahu ni dia terbina atas percakapan orang. Jadi dia boleh tengoklah apa yang asas, kemudian apa yang dipanggil sebagai apa yang mustasnayat. Asalnya hal ni datang selepas daripada sempurnanya kalam, sama ada jumlah fi'liyah atau ismiyah. Tetapi boleh jadi hal ini datang pada awal, dia melangkaui semua tu pada mula-mula sekali. Sebagai contoh, kalau hal itu adalah isim istifham, kan? Kaifa qadima Ali, fa kaifa isim istifham mabni ala al-fath fi mahalli nasbin hal min Ali, wala yajuzu ta'khiru ismi al-istifham. Macam mana datangnya Ali? Nampak? Kaifa tu dia boleh menjadi hal kedatangan Ali. Macam mana kedatangan Ali? Sebab isim istifham ni dia mesti ada dekat depan. Dia tak boleh jadi kat belakang. Sebab tu hal ini terjadi di hadapan. Faham tak? Okey. Taufik, ada exam ke? Tak cakap ada exam. Kalau cakap ada exam tak apalah, kita tangguh kelas, tak apa. Okey, Taufik. Okey, teruskan Wa yastaritu fi sahibil hal ay yakuna ma'rifatan. Jadi kat sini kita akan bincangkan pula, kita dah tahu hal tu macam mana. Sekarang kita akan bincangkan pula tentang sahibul hal. Sahibul hal. Maksud sahibul hal tu apa? Kita akan tengok. Wa yastaritu fi sahibil hal ay yakuna ma'rifatan. Sahibul hal tu dia mesti ma'rifah. Fala yajuzu ay yakuna nakiratan bighairi musawwirin. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن يتقدم الحال عليها كقولك كأنه نعم لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. So dekat sini sahibul hal, macam contoh tadi kita cakap jaa al-amiru wahdahu. Al-amir tu maksud dia sahibul hal. Kita nak menerangkan keadaan Amir tu macam mana dia datang. Itu dia bagi sahibul. So sahibul hal ni, sahibul hal ni dia mestilah ma'rifah. Dia tidak boleh nakirah. Tetapi nampak. Tetapi asasnya adalah ma'rifah. Tetapi dia boleh jadi nakirah dengan ada sebab-sebab dia. Musawwir ni ada sebab-sebab dia yang membolehkan dia melanggar yang asas. Musawwir, dia panggil musawwir. Contohnya kat sini. Okey. Famuhishan hal minat talal. Nampak? Lamayatun muhishan talal. Wa talal nakirah. Wa sughir majul hal minhu taqaddumuha alaih. Itu antara dia punya musawwir. Musawwir ni kita terjemahkan dia punya sebab lah. Sebab. Apa sebab-sebab sahibul hal ni datang dalam keadaan nakirah. Contoh kita cakap lagi. Contoh sendirilah kita cakap kan. Contoh kita nak cakap macam ni
Kita nak cakap, kita buat sendiri lah. Fiddari qa'iman ataupun fiddari na'iman rajulun. Nampak? Rajulun. Kat situ rajulun tu dia nakirah. Tapi hal dia datang sebelum dia. Fiddari na'iman rajulun. Maksudnya kita nak cakap dalam rumah tu ada seorang lelaki. Dalam keadaan lelaki tu apa? Dalam keadaan dia tengah tidur. Dia boleh datang. Jadi hal tu, sahibul hal tu boleh jadi nakirah sekiranya hal dia datang awal di tempat dia, posisi dia datang awal daripada sepatutnya. Nampak? Itu maksudnya. Contoh fiddari rajulun kan. Kita cakap fiddari rajulun. So kita buat ayat fiddari na'iman rajulun. So kat dalam rumah tu ada seorang lelaki yang ada seorang lelaki kat dalam rumah tu ada seorang lelaki. So lelaki ni dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia tengah tidur. Macam tu. Itu contoh yang pertama. Musawwir yang pertama. Okey, wa mimma yusawwiru maji'ul hal minan nakirati an tukhassas hadhihi an-nakira bi idafatin aw wasfin fa mithalul awwal qawluhu ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'. Fa sawa' hal min arba'ah wa huwa nakirah. Wa sagha maji'ul hal minha likauniha mudafatan. Wa mithalul thani قول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. So tadi kita cakap yang pertama tadi hal tu dia datang awal lah daripada dia punya sahibul hal, yang tu sahibul hal dia nakirah. So sebab yang kedua dia mesti sahibul hal tu dia diidhafahkan. Nampak, diidhafahkan. Fi arba'ati ayyamin sawa. Maksudnya dalam 4 hari yang sama. Dalam keadaan 4 hari tu sama. Mudhafah pula. Fi falakin makhirin mashhuna. Nampak kat situ. So, sekejap. Itu ke? Itu bukan mudhafah. Mana mudhafah? Yang ni saya lupa pula nak check kat mana dia punya syahid. Tak apalah. Cuma nanti saya akan check balik yang ni. Saya akan check balik. Yang ni saya terlepas pandang pula. Najayta ya Rab ni. Saya terlepas pandang pula nak check. Saya akan check. Okay. So kesimpulannya kat sini, kita kena cakap syurut hal ni dan juga sahibul hal ni. Okay, syurut hal yang pertama dia mesti nakirah lah. Dan ada beberapa ketika dia boleh jadi ma'rifah. Tapi mesti ditakwilkan menjadi nakirah. Itu yang first. Sahibul hal pula dia mesti ma'rifah. Tetapi ada beberapa penyebab yang membolehkan dia menjadi nakirah. So ada 3 sebab tadi kita dah tengok. Yang pertama, kita cakap hal tu datang sebelum daripada sahibul hal. Dan yang kedua, sahibul hal tu datang dalam keadaan idhafah. Datang dalam keadaan idhafah. Contohnya kat sini arba'ati ayyam. Yang ni kat sini yang contoh yang kedua ni fi falakin makhirin ni saya rasa ni. Fi fulukin makhirin ni sebab datang dalam keadaan ada sifat pula. Fi fulukin makhirin fil yammi mashhuna. Mashhuna ni dia punya dia punya hal dia. Okey. Itu jelas. Ada persoalan setakat ni? Ustaz, kiranya yang arba'ati tu ada ayyamin tu diidhafahkan daripada arba'ati macam tu. Sebab idhafah ni tak semestinya mudhafun ilaih dia jadi makrifah, maksudnya ada alif lam, boleh jadi juga diidhafahkan ataupun mudhaf ilaih dia jadi nakirah. Okey. Jadi kira yang tarkib idhafi ni kita panggil tarkib idhafi yang nakirah lah. Sebab masih lagi mubham, tak jelas. Faham. Lagi satu, yang dekat muka surat depan tu, yang laqi tu Abdullah, rakiban tu, yang Ustaz boleh bagi 2 maksud. Maksudnya sama ada Abdullah yang menunggang ataupun
aku yang bertemu Abdullah tu yang menunggang. Kiranya kita boleh bagi dua makna lah kat situ. Kita boleh dua-dua betul. Oh, okey. Dua-dua betul. Sebab tu dia cakap muhtamil. Muhtamil tu maksud ada kebarangkalian. Faham. Boleh jadi hal tu untuk yang laki tu ataupun untuk fa'il tu, ataupun rakibah, hal tu untuk maf'ulun bih kat situ. Oh, Okey? Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan, terima kasih tanya. Sama Ustaz. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain ke? Najau tu. Tak apalah. Untuk yang ni nanti, untuk yang bawah ni nanti saya akan share kat grup je lah. Fi fulukin makhirin ni. Sekejap. Saya pun terlepas pandang, lupa nak cari ni. Fi fulukin makhirin. Ya. Tak apa, nanti saya cari, nanti saya ni cerita dekat grup. Okey, saya rasa untuk yang hal ni saya rasa dah jelas. Untuk yang basic lah. Sebenarnya ada perbincangan yang lagi panjang kalau baca mutamimah ke baca syarah yang lain. So perbincangan dia lagi luas dan lagi panjang. Okey, tak apa. Seterusnya kita akan berpindah pula tajuk yang seterusnya iaitu at-tamyiz. Okey, ni daripada mansubat. So mansubat sekarang kita dah cover, yang pertama kita dah cover maf'ul bih. Okey, maf'ul bih ni kita tahulah apa dia maf'ul bih, jelas. Kemudian kita dah tengok juga maf'ul mutlaq. Okey. Seterusnya yang ketiga kita dah tengok juga maf'ulun fi. Maf'ulun fi sama ada zarfu zaman ataupun zarfu makan. Kita dah bincangkan benda tu secara jelas. Harapnya jelas lah. Saya rasa jelas lah kot. Kalau ada apa-apa yang kurang jelas boleh tanya. Okay, kemudian kita dah lepas daripada maf'ul fi, kita dah tengok hal pula. Hal. Hal ni sebenarnya kalau kita ikutkan perbincangan dia panjang. Panjang lagi. Ada lebih lagi luas lah. Yang tu boleh tengok buku yang lain. Dan sekarang ni kita akan bincangkan pula tentang at-tamyiz. At-tamyiz. At-tamyiz ni perbincangan yang menarik lah. Qala al-musannifu bab at-tamyiz. At-tamyiz huwa al-ismu al-mansub al-mufassiru liman bahama min al-dhawat. Nahwu qawlika tasabbaba Zaidun araqan wa tafaqqa Bakrun shahman وطاب محمد نفسا واشتريت 20 كتابا وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. Kat sini. So, hal tadi kita tengok sekarang babu tamyiz. Tamyiz ni ada isim mansub, samalah macam hal. Hal pun isim mansub, tamyiz pun isim mansub. Yang membezakan dia adalah al-mufassiru liman bahama minal zawat. Al-mufassiru liman bahama minal hayat. Hal ni dia menerangkan keadaan situasi yang samar-samar, yang masih tidak ketahui. Tetapi untuk tamyiz ni dia menerangkan zat tu sendiri. Zat tu benda yang kita nampak lah. Benda yang kita nampak macam orang ke, kan? Macam tu. Ataupun adalah beberapa ismu zat yang kita akan tengok nanti. Okey. Itu perbezaan yang jelas antara hal dengan tamyiz. Dua-dua menerangkan, dua-dua isim, dua-dua mansub, tapi membezakan dia menerangkan yang pertama dia menerangkan situasi yang samar-samar. Yang kedua diterangkan zat-zat ataupun satu jisim yang tidak diketahui. Yang masih kita tidak ni lah. Yang masih samar-samar juga.
So dia bagi contoh kat situ. Dia bagi contoh kat situ. Nampak? Cantik dia bagi contoh. Tasababa Zaidun araqan, tafaqqa Bakrun syahman, taba Muhammadun nafsan. Okey, wa aqulu litamyizi fil lughati ma'nayan. Jadi macam biasalah. Memang metod penulisan syarih dia akan start dengan definisi. لتمييز في اللغة معنيان الأول التفسير مطلقا تقول ميزت كذا تريد أنك فسرته. So maksudnya tamyiz ni dia boleh jadi maksud dia menerangkan. Mayyaztu kaza maksudnya kita menerangkan benda tersebut. Itu maksud yang pertama dari segi bahasa. Wathani faslu ba'd al-umur an ba'd. Taqulu mayyaztu al-qauma turidu annaka fasalta ba'dahum an ba'd. Maksud kita menciri-cirikan, mayyazta kita mengkelaskan. Itu maksud yang kedua. Fasalta. Faslu ba'd al-umur an ba'd. Kita mengkelaskan dia. So kita tengok ciri-ciri yang ni kaum ni dia kena masuk grup ni. Itu tamyiz. Tamyiz dari segi bahasa dalam penggunaan pertuturan kita. Wa tamyiz fi istilah Ibn Hats ibaratan 'anil ism as-sarih al-mansub al-mufassir liman bahama min adh-dhawat aw an-nasab. Aw an-nasab. فقولنا الاسم معناه أنه التمييز لا يكون فعلا ولا حرفا. Nampak? Okey, yang ni kita kena tengok betul-betul lah. Okey. Kalau kita tengok yang waktu perbincangan tentang hal tadi, isim tu dia punya konsep isim dalam hal berbeza dengan konsep isim dalam apa? Dalam tamyiz. Kalau kita tengok dalam hal isim tu dia cakap sama ada sarih ataupun al-muawwalu bis-sarih. Al-muawwalu bis-sarih sama ada dia fa'il. Nampak? Kat sini fa'il tu masih lagi boleh diterima menjadi hal. Tetapi dengan syarat dia kena ditakwilkan menjadi isim ataupun jar majrur kan, macam jaa Muhammad ma'ahu akhuhu. Ma'ahu tu jar majrur. Bukan itu harf tu, jar majrur kan, harf. Ma'ahu. Tetapi dia masih lagi dalam pemahaman ataupun dalam perbincangan hal tu masih lagi boleh menjadi hal juga. Kita kena takwilkan ni, musahiban li akhihi. Okey, nampak tak? Jelas tak? Dia punya isim. Konsep isim yang berbeza di antara hal dengan tamyiz. Tetapi dalam tamyiz jelas-jelas dia cakap isim kat sini dia membawa maksud apa yang selain daripada fa'il dan juga harf. Okey? Itu nampak tak? Nampak tak apa yang saya nak sampaikan ni? Kalau kita tengok balik kan. Mana isim ni? Konsep isim dalam hal berperbezaan. Ni kalau siapa yang tengah buat FYP ni boleh lah. Yang ambil bahasa Arab kan. Pemahaman isim-isim dalam hukum-hukum nahu. Boleh lah. Isim kalau hal ni dia isim, tetapi isim yang dimaksudkan ini adalah as-sarih dan juga al-muawwal bis-sarih. Tetapi yang kat sini, isim kat sini dia maksud apa yang bukan daripada apa yang selain, apa yang isim tu adalah selain daripada fa'il dan juga huruf. Nampak? Konsep isim tu berbezalah pemahaman isim tu. Okey. Tak nak panjang kat situ. Wa qawluna as-sarih li ikhraj al-ism al-muawwal fa inna tamyiz la yakunu jumlatan wala zarfan bi khilaf al-hal kama sabaqa fi bayanihi fi babihi. Nampak? Kat sini as-sarih. As-sarih kat sini cakap jelas. Ismu as-sarih, dia mestilah sarih, dia tak boleh jadi muawwal bis-sarih. Itu je jelas. Untuk hal isim sarih ataupun isim al-muawwal bis-sarih. Tetapi kat sini jelas dia isim as-sarih. Okey. Wa qawluna al-mufassir liman bahama min ad-dawat aw an-nasabi yushiru ila anna at-tamyiza ala naw'aini. Al-awwalu tamyiz dhat wa ath-thani tamyizu an-nisbah. Amma tamyizu al-dhat wa yusamma aidan tamyizu al-mufrad. Fahuwa ma rafa'a ibham ism madhkur qablahu mujmal al-haqiqah wa yakunu ba'da al-'adad
atau ba'dal maqadir. Ini menarik perbincangan ni. Okey, Okey. Tamyiz. Tamyiz dia menerangkan tentang zat. Sekejap. Tadi dah ada atas ni dapat point dah. Tadi ada benda yang point menarik je Al-adad. So dia nak nerangkan zat al-mubhamah. Kat sini dia terangkan zat al-mubhamah. Okey. Sebenarnya tamyiz ni dia wujud sebab kita tengok dalam satu ayat tu dia macam ada something yang tak kena. Maksud tak kena tu macam mana? Okey, macam ni. Okey, kita yang ni untuk kita start dengan penerangan tamyiz zawat lah. Zawat. Ataupun tamyiz azad. Dia cakap kat sini tamyiz mufrad. Dia cakap kat sini inni ra'aitu ahada asyara. Okey, inni ra'aitu ahada asyara. Kalau kita tengok maksud dia, ini sesungguhnya aku telah melihat ada 11. Ada 11. Jadi kat situ bila dia cakap ada 11 ni, kita kena bagi satu tafsir. Nampak kat tamyiz tu, kita tafsirkan dia. 11 apa yang kita dah tengok tu? Apakah yang dimaksudkan dengan 11 tu? Okey. Jadi kat situ kita memerlukan pada satu isim yang menerangkan. Sebenarnya aku telah melihat 11 kaukab ataupun kaukab ni bintang lah. Tak tahulah diterjemahkan bintang ke apa. Okey. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sebenarnya boleh je dia buat ayat inni ra'aitu kaukaban. Aku telah melihat ada bintang. Wa adaduhu hadi asyar. Nampak ayat dia. Kita boleh buat satu ayat lain tau sebenarnya. Untuk tamyiz ni sebenarnya dia merupakan satu susunan ayat yang mengelirukan. Okey? Macam mana saya cakap mengelirukan? Macam ni. Contoh kita ayat Al-Quran ni inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sebenarnya kita boleh je buat ayat inni ra'aitu kaukaban wa adaduhu ahada asyara. Nampak? Jadi dah jelas inni ra'aitu kaukaban. Aku telah melihat bintang-bintang. Dan bilangan ni 11. Kita boleh jadi ayat ni tapi dalam bahasa Arab ini yang menariknya. Kenapa ayat tu disusun dengan satu cara yang mengelirukan? Kenapa dia buat inni ra'aitu ahada asyara? Sebab benda yang mengelirukan ni biasanya antara dia punya faedah lah kenapa tamyiz ni. Benda yang mengelirukan ni biasanya dia akan lebih melekat kat diri kita. Itu yang dalam bahasa Arab dia punya ni lah, illah dia. Okey? Nampak? Okey. Inna iddata syuhur 'inda Allah 12 syahran. 12 syahran. Nampak kat sini.
So, sesungguhnya bilangan bulan dalam di sisi Allah ada 12 bulan. So, kat sini pun dia ayat tu dia masih lagi tidak macam mubham. Dia macam 12 apa? 12 hari ke? 12 jam ke? Okey. Boleh je kita buat inna indallah isna asyara syahr. Boleh kita buat macam tu. Tapi dia buat ayat inna iddata isna asyara. Nampak? Dia dahulukan benda tu. Itu maksudnya. Macam ni, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Boleh kita buat inni ra'aitu kawkaban wa adaduhu isna asyara. Au ba'da al-maqadir min al-mawzunat nahu ishtaraitu ritlan zaitan au makilat nahu ishtaraitu irdabban qamhan. Au masahat ishtaraitu faddanan ardan. So kita cakap kita beli, tapi kita beli liter. Kan? Aku telah beli liter. Liter apa? Liter daripada minyak. Tapi kita boleh je buat ayat istara itu zaitan. Kita boleh buat ayat tu. Tapi kita buat ayat istara itu ritlan. Aku telah beli 1 liter. Okey, jelas ya? Itu untuk zat lah. Untuk zat. Untuk yang seterusnya, wa amma tamyizun nisbah wa yusamma aidan tamyizul jumlah. Sebab tu nampak. Nanti kita akan tengok kenapa yang ni dipanggil jumlah, yang dipanggil mufrad. Fahuwa ma rafa'a ibhamu nisbati fi jumlatin sabiqatin alaih. Wa huwa darbani al-awwalu al-muhawwalu wa thani ghairu muhawwalin. Fa amma al-muhawwalu fahuwa ala thalathati anwa'. An-naw'u al-awwal al-muhawwalu 'anil fa'ili wa dhalika nahwu tafaqqa zaidun shahman. Al-aslu fihi tafaqqa shahmu zaidin. Fa hudhifa al-mudhaf وهو الشحم وأقيم المضاف إليه وهو الزيت مقامه فارتفع ارتفاعه ثم أتى بالمضاف المحذوف فانتصب على تمييز. Okey. Sekarang ini yang pertama tadi, tamyiz yang pertama dia mufrad sebab dia nak menerangkan ahada asyara ni sahaja. Okey? Dia menerangkan itu sebagai dipanggil tamyiz mufrad. Tamyiz jumlah ni dia nak menerangkan jumlah ni terus. Tafaqqa zaidun. Tafaqqa zaidun. Nampak kita tengok ni wa amma tamyizun nisbah wa isma tamyiz jumlah. Apa yang mengangkat ibham. Tengok yang pertama al-muhawwalu 'anil fa'il. Dia maksud yang berubah tu macam ni sebenarnya. Dia punya susunan ayat. Sepatutnya ayat dia adalah tafaqqa asyahmu macam ni kan. Tafaqqa asyahmu zaidin. Tafaqqa ni maksudnya telah penuh. Telah penuh. Telah penuh lemak. Syaham ni lemak lah. So, tafaqqa zaidun syahman. Kalau kita buat ayat tafaqqa zaidun syahman. Zaidun ni telah penuh. Zaidun. Jadi macam dia ni telah penuh. Memang ayat tu kalau kita ikutkan, dah lengkap lah dari segi fa'il dengan fa'il. Tafaqqa. Dia punya fa'il dah cukup, tak perlu kepada maf'ul. Tetapi dari segi balaghah, dari segi kita nak tengok ni, apa sebenarnya yang dah penuh pada Zaid ni? Syahman. Jadi kat situ kita faham. Sebenarnya dia nak cakap tafaqqa syahmu Zaidin. Maksudnya lemak-lemak Zaid ni telah penuh, telah bergumpal-gumpal. Macam tu. Tapi dia buat ayat berbeza. Dia buat ayat tafaqqa zaidun, telah bergumpal-gumpalnya Zaid itu akan lemak-lemaknya. Itu berbezanya. Okey? Sebab itu asalnya itu dipanggil muhawwal anil fa'il. Asalnya syaham itu adalah fa'il dia. Tetapi dia diubah. Yang asalnya syaham ni diubah. Syaham ni adalah mudhaf, Zaid ni adalah mudhafun ilaih. So mudhaf ini dia dah hilang di punya tempat dan mudhaf ilaih tu ambil tempat dia. Nampak ni macam dia kalau ada saburah, kalau ada papan putih ni senanglah nak tengok, nak tulis. So boleh tulis ayat sendirilah. Ketafaqqa'an ni cakap dia fa'il, syaham ni fa'il, dia mudhaf dan zaidun ni mudhafun ilaih. So mudhafun ilaih ni
dia berubah tempat dengan mudhaf dia. So mudhaf ilaih ni yang menjadi fa'il dan mudhaf ilaih ni dah hilang dia punya fa'il tu, dia jadi tamyiz. Itu dipanggil sebagai muhawwal anil fa'il. Kemudian yang at-tani al-muhawwal anil al-maf'ul. Wa dhalika nahu qawlihi ta'ala wa fajjarna al-arda 'uyuna. Asluhu wa fajjarna 'uyuna al-ard fa fu'ila fihi mithlu ma sabaq. Fajjarna al-arda 'uyuna. Maksudnya terpancarnya. Kami telah menerbitkan. Uyuna ni mata-mata air lah. Mata-mata air yang ada pada bumi. Fajjarna al-arda uyuna. Yang ni di dalam keadaan tempat maf'ul. Jadi faham kat situ? Okey. Wa naw' al-thalith. Ini naw' yang ketiga. Al-muhawwalu 'anil mubtada'i wa dhalika nahu qawlihi ta'ala ana aktsaru minka mala wa asluhu mali aktsaru min malika. Mali aktsaru min malika فحذف المضاف وهو المال وأقيم المضاف إليه وهو الضمير الذي هو ياء المتكلم مقامه فارتفع ارتفاعه وانفصل لأن ياء المتكلم ضمير متصل كما عرفته وهو لا يبتدأ به ثم جيء بالمضاف المحذوف فجعل تمييزا فصار كما ترى وأما غير محول فنحو امتلأ الإناء ماء. Okey. Ini jelas. Ana aktsaru minka. Jadi ayat dia mali aktsaru min malika. Mali aktsaru min malika. Jadi kita ubah. Kita macam kita main-main sikit ayat tu kita ubah. So ya tu kita mal dengan malun dengan ya mutakallim kita pisahkan. So ya tu kita letakkan dia jadi mubtada. Tapi kita tahu ya ni dhamir muttasil. Dhamir muttasil tak boleh menjadi mubtada, tidak boleh bermula kalam dengannya. So kita ubah daripada yang jadi ana. Nampak? Jadi ana. So mal tu yang asalnya adalah mubtada dan dia dah hilang tempat kat mubtada tu, kita letakkan dia kat belakang jadikan dia tamyiz. Itu naw' al-awwal. Naw' as-sani ini ghairu muhawwali ini imtala'al ina'u ma'an. Imtala'al ina'u ma'an. Yang ni pun saya tak jumpa dia punya syarah macam mana saya nak terangkan. Dia tak apa? Kita teruskan dulu. Okey, syurut tamyiz. Jadi kita akan tengok. Qala wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. So syarat tamyiz ni yang pertama wa aqulu yashtaritu fi tamyizi ay yakuna nakiratan fala yajuzu ay yakuna ma'rifatan. Wa amma qawlu asy-sya'iri ra'aitu kalamma an arafta wujuhana sadatta wa tibta an-nafsa ya qaisu ya an amrin. فإن قاله النفس تمييز وليس ألف اللام هذه ألف لام معرفة حتى يلزم منه مجيء تمييز معرفة بل هي زائدة لا تفيد ما خالف. Okay. So sebenarnya untuk dalam perbincangan tamyiz ni satu benda yang pasti adalah tamyiz tu mesti nakirah. Walaupun ada mazhab Kufah, ada beberapa qaul kata tamyiz itu boleh jadi makrifah, tetapi ramai yang tolaklah. Banyak perbincangan ahli nahwu dia tolak pendapat ni, dia cakap macam tak ada asas. Okey, qaul ni tak ada asas. Jadi rata-rata berpendapat bahawa tamyiz ini mesti menjadi nakirah. Macam yang dalam ni pun okey, walaupun didatangkan dengan bait syair ni, tapi dia cakap alif dan lam yang ada dekat an-nafs ni, sadatta wa tibta an-nafsa ni, wa tibta an-nafsa. Biasanya tibta an-nafsa. Walaupun ada alif lam kat sini tidak membawa maksud ta'rif. Jadi bukan jadi isim ma'rifah. Dia sekadar az-ziyadah. Az-ziyadah tidak membawa apa-apa maksud.
Okay. Sebab itu dia kata qaul yang kata tamyiz ni boleh menjadi makrifah satu qaul yang lemah sebab dia punya bukti dia tidak kuat. Itu. Seterusnya wala yajuzu fi tamyiz ay yataqaddama ala amilihi bal la yaji'u illa ba'da tamamil kalam. Ay ba'da istifa'il fa'il fa'ilihi wal mubtada khabarahu. Na'am. Ba'da istifa'il fi'li fa'ilahu wal mubtada khabarahu. Okay? So dia berbeza dengan hal. Hal dia boleh pindah, tapi tamyiz tidak boleh berpindah. Tak boleh berpindah. Okey. Ada apa soalan? Ada apa soalan? Alhamdulillah. Ustaz, ada. Ada lagi Ashraf. Okey. Kalau waw hal tu kira macam mana? Wawul hal. Wawul hal. Dia ada perbincangan juga. Saya ada tengok juga pasal waw. Tapi ingatkan just baca macam tu je lah. Saya tak baca secara detail lah. Wawul hal. Wawul hal. Macam mana nak terangkan wawul hal ni? Bagi saya masa nanti akan terangkan untuk wawul hal ni macam mana. Sebab saya tak ready untuk wawul hal. Okey, wawul hal saya akan terang kemudian. InsyaAllah. Terima kasih kerana bertanya. Ada apa soalan lain? Kalau tak ada, saya rasa sampai itu saja perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada hari yang seterusnya. Okey. Apa yang baik itu datang pada Allah SWT. Apa yang lemah itu datang pada kelemahan saya sendiri. Persoalan-persoalan ini saya akan kumpul, saya akan jawab pada kelas akan datang. Okey. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair jazaa. Terima kasih pada yang hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.